Assalamualaikum semua, kembali bersama saya Wani Gary, host anda dalam Breakout at Didik TV. Dan kali ini Wani bersama dengan guru jemputan kita iaitu Ustazah Nuraida. Apa khabar Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustazah. Ahlan biki. Itu dia, Wani belajar sikit-sikit bahasa Arab yang Wani ingat masa sekolah rendah dulu dan ingat sampai sekarang. Okey, sebelum tu Ustazah, Wani nak tanya dululah. Bahasa Arab ni merupakan subjek yang tidak semua pelajar ambil, tapi merupakan subjek elektif yang pelajar boleh pilih di sekolah mereka. Tapi sebenarnya apa kepentingan mengambil subjek bahasa Arab ni? Kita mulakan dengan, mungkin Ustazah boleh jelaskan tentang itu dulu? Baik, pertama sekali kenapa pentingnya kita pelajar-pelajar mengambil mata pelajaran bahasa Arab ini? Kerana bahasa Arab ni sangat penting disebabkan bahasa Al-Quran yang mereka perlu tahu sedetail-detailnya itu secara mendalam. Bila kita baca Al-Quran, kita kena faham dari segi makna dia. Ya, betul. Ya. Jadi itu antara kepentingan kenapa kena belajar bahasa Arab. Jadi kita nak pergi teruslah Ustazah, cara untuk menguasai kertas bahasa Arab. Sebab Wani pasti juga bahasa Arab ni dia antara bahasa yang agak sukar untuk menguasainya, sebab apa orang kata, memang bahasa ni agak susahlah sedikit kan. Mungkin Ustazah boleh sharekan cara ataupun panduan untuk skor dalam kertas bahasa Arab ni. Saya akan terangkan tentang kaifa tujibu al-as'ilah al-imtihaniyah. Okey, bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan peperiksaan, khususnya dalam al-lughah al-arabiyyah al-mu'asirah li syahadah al-thanawiyah al-maliziyah untuk sijil pelajaran Malaysia. Yang pertama, tentang kertas yang dipaparkan di sini, semuanya nampak al-waraqah al-ula. Yang mana al-waraqah al-ula ni adalah kertas ujian bertulis, okey, bahasa Arab yang mengandungi 3 soalan utama. Okey, iaitu qismu alif, qismu ba dan juga qismu jim. Okey. Baik. Saya pergi kepada bahagian qismu alif. Sebelum saya pergi ke bahagian qismul alif, iaitu bahagian A, saya nak tekankan di sini kepada pelajar supaya menguruskan masa yang diberikan dengan baik. Okey, menguruskan masa yang diberikan dengan baik, iaitu masa yang diminta di sini untuk pelajar-pelajar menjawab adalah 2 jam 15 minit. Okey, jadi bila kita tengok yang tadi, dia ada 3 bahagian. Jadi pelajar-pelajar kena betul-betul pandai menguruskan masa. Ya. Okey, itu bahagian A, iaitu qismu alif, bahagian B, qismul ba dan juga bahagian C, iaitu qismu jim. Jadi sekejap lagi pelajar akan nampak mana yang perlu ditekankan, mana yang perlu dilebihkan waktu. Okey, di bahagian qismu alif ini, bahagian A paling penting, iaitu yang utama untuk pelajar-pelajar fokus. Yang pertama, fahamkan kata kunci soalan. Okey, fahamkan kata kunci soalan. Yang mana saya letakkan di sini iaitu ayin, hati, ikhtar, hawil, istakhrij, imla al-faraghat, akmil dan juga dha. Ini adalah kata kunci soalan. Okey. Baik. Kemudian yang kedua, hafal nota ringkas iaitu lagu PDPC. Okey, lagu PDPC yang mana saya sendiri yang buatkan. Lagu PDPC tu saya buatkan, tercetusnya idea saya buat tu semasa musim pandemik inilah. Jadi saya buat memang untuk pelajar-pelajar yang aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Mudah lagi untuk menghafal. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita nak menggunakan lagu PDPC itu yang mana dalam tu ada nota-nota ringkas. Kecuali pada alif lam dan juga mudhaf. Kecuali pada alif lam dan juga mudhaf.
Okey Ustazah, dalam bahagian B pula apa yang perlu difokuskan oleh pelajar dalam bahagian ini? Bahagian B ni dia berkaitan dengan membuat ataupun membina ayat yang pendek. Okey, membina ayat dan juga menjawab petikan soalan dan juga soalan-soalan yang berkaitan dengan nahwu dan juga sorof. Nahwu dan sorof. Ya. Kemudian kita akan tengok di sini tentang apa yang perlu pelajar fokuskan. Yang pertama, faham kata kunci soalan. Okey, faham kata kunci soalan. Maksudnya soalan yang besar-besar tu pelajar kena faham. Okey, kalau tak faham pun susah juga kan nak jawab kan? Tak boleh nak buat. Yeah. Baik, kemudian soalan yang kedua, baca dan faham petikan. Sebab biasanya bahagian ini dia akan menerangkan, dia akan mengeluarkan, memaparkan petikan. Nak mengingatkan pelajar-pelajar bahawa bahagian petikan ini ada soalan dia. Soalan dia dipanggil adawat al-istifham. Jadi pelajar kena tahu adawat al-istifham. Contoh, ma, mata, limadha. Yang tu pelajar kena faham. Membina ayat menggunakan tata bahasa yang betul. Okey, dalam membuat ayat yang pendek itu, pelajar-pelajar mestilah menggunakan tata bahasa iaitu nahwu ataupun qawaid yang betul. Okey, kalau pelajar menjawab walaupun pendek tapi tidak mementingkan nahwu ataupun tata bahasa yang betul, kemungkinan di situ akan dikurangkan markah menjawab. Soalan ini juga, bahagian petikan ini juga, pelajar mesti menggunakan, digalakkanlah, saya menggalakkan pelajar-pelajar untuk menjawab dengan menggunakan muqaddimah jawapan. Jadi pelajar-pelajar yang mengambil bahasa Arab, dia tahu apa itu muqaddimah jawapan. Iaitu muqaddimah jawapan itu sebahagian daripada soalan. Kemudian seterusnya, hafal nota ringkas. Okey, nota ringkas yang saya dah buat. Dah banyak tajuk saya buat mamnu' min as-sarfi, saya buat masadir, kemudian saya buat al-mushtaqat, kemudian lagu berkaitan dengan al-marfu', al-mansub dan juga al-majrur. Jadi semua lagu tu saya cuba ringkaskan untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingat sebagai nota pendek semasa nak berhadapan dengan soalan peperiksaan nanti. Saya boleh bagi contoh di sini. Contoh al-masadir. Al-masadir memang pelajar-pelajar susah nak menjawab. Saya buat lagu menggunakan lagu yang biasa pelajar-pelajar biasa anak remaja sekarang lah. Contoh lagu tu adalah saya gunakan lagu Cindai. Af'ala if'al, fa'ala taf'il, fa'ala mufa'ala, tak tukar dhamma, alif tambah alif, sebelum akhir, itulah cara menukar masdar. Apa yang penting dalam bahagian C nak difokuskan Ustazah? Bahagian C, qismul jim, iaitu markahnya 50 markah. Sangat penting kepada pelajar-pelajar kerana bahagian ini adalah bahagian karangan. Okey, bahagian karangan yang mana kita tengok di sini apa yang perlu kita fokuskan, iaitu pelajar fokuskan. Yang pertama, faham arahan soalan dan bentuk karangan itu. Sebab bahagian ini ada dua karangan. Okey, karangan pendek dan juga karangan panjang. Kemudian dua, lakarkan isi-isi penting dulu sebelum membuat karangan dan biasakan ada muqaddimah dan juga khatimah. Ini tip dia. Okey, baik. Kemudian bina ayat yang mudah, jangan bina ayat yang susah. Yang seterusnya, gunakan perkataan pertuturan seharian. Pelajar-pelajar ni cuba jangan menggunakan perkataan yang susah. Kemudian banyakkan mufradat. Okey, mufradat itu adalah kalimah-kalimah yang kita gunakanlah setiap hari itu. Kemudian elakkan pengulangan mufradat. Sebolehnya kita cuba elakkan. Kalau kita cuba masukkan mufradat yang sama, nanti mungkin markah di situ akan berkuranglah. Baik, kemudian seterusnya pastikan bilangan perkataan itu mencukupi. Kalau sekiranya tidak mencukupi, markah di situ kemungkinan akan dikurangkan. Itulah dia antara tips dan cara-cara untuk menjawab kertas bahasa Arab dengan mudah dengan menggunakan kaedah yang sangat mudah daripada Ustazah Nuraida. Apapun jangan ke mana-mana. Kepada anda semua yang nak tahu lebih tips macam mana nak dapatkan markah yang cemerlang untuk kertas bahasa Arab, nantikan di segmen 10.55 pagi bersama saya Wani Kerry dalam Breakout at Didik TV. Jumpa lagi.